Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila muka surat 661. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. صدق الله العظيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan beransur-ansur. Fasbir li hukmi rabbik. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, dan janganlah kamu menurut kehendak orang-orang berdosa antara mereka atau orang-orang kufur ingkar. Ayat sebelum ini menyatakan nikmat syurga. Syurga dan nikmat-nikmatnya disediakan kepada orang yang digelarkannya abrar. Abrar. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Panjang. Tak teringinkan nak masuk syurga, nak makan dan nak menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mahu, apa jalannya? Apa jalannya? Bolehkah kita masuk begitu saja, tunggu sajalah ada nasib boleh masuk, tak ada nasib nak buat macam mana? Dunia ini tempat kita berusaha, tidak ada yang diberi dengan percuma. Tak ada, kita berusaha. Tidak berusaha, jika tidak berusaha maka tak boleh makan. Pada adatnya tak boleh. Dan tabiat manusia ini dijadikan supaya dia berusaha. Ketika dia dalam rahim ibunya lagi, dia berusaha. Dia bukan saja dijadikan dengan dia berusaha. Waktu itu dia belum ditaklif apa-apa, tapi hidayat dia diberi Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Secara fitrah dia berusaha untuk mendapatkan makanan. Jadi kalau begitu jalannya, inilah jalannya kita yang dinyatakan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran sejak bila-bila lagi kita menyebutkan, sejak daripada awal Al-Quran lagi, satu manhaj ilahi, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ada peraturannya. Peraturan kita beragama, peraturan kita untuk mencari nafkah, mencari makan, minum, semuanya ini ada peraturan. Peraturan hidup dunia dan akhiratnya sekali. Jadi kalau begitunya Al-Quran menyatakan secara ringkasnya di sini. Awal Quran dulu disebutnya alif lam zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hinggalah seterusnya.
dinyatakan Al-Quran itu, jangan ragu-ragu lagi, tak ada keraguan padanya. Dia memberi hidayat kepada orang yang bertakwa. Di sini diulangi lagi secara ringkasnya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan beransur-ansur. Mengapa tidak diturunkan sekali jalan saja, sekaligus 30 juzuk? Mengapa tidak begitu? Manusia tidak mampu untuk menghafalnya sekaligus, tetapi sedikit-sedikit dia boleh faham, sedikit demi sedikit dalam Quran. Dia kata macam mana? Dia kata tanzila, nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, kami turunkan kepadamu sedikit demi sedikit. Mula-mulanya ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Mula-mula sekali turun. Kemudian turunlah pulanya suratul Muddassir, suratul Muzammil, suratul Fatihah, dan seterusnya bertalu-talu wahyu diturunkan selepas Iqra. Bertalu-talu. Semuanya itu tiada satu pun perkataan yang tidak menunjukkan kepada kita manhaj ilahi. Manhaj ini jika diikuti boleh membawa kita ke syurga. Boleh makan air halia lah di syurga, zanjabil kita dah sebutnya, bukan air halia yang makan di dunia, air halia lain, air halia yang dibekalkan di dalam syurga. Kita minum air halia di rumah lain, kita minum air halia di istana, namanya sama je tapi lain. Jangan main-main. Dalam syurga kita tak boleh gambarkan, la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak ada telinga pernah dengar air yang seumpama itu, tak ada mata pernah melihat air halia seumpama itu, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia mana-mana pun. Begitu sekali sedapnya, enaknya rasa. Jadi kalau begitu, ikutilah manhaj ini. Kami yang menurunkan Quran, kami biasanya digunakan kepada orang bercakap, dia bercakap atas nama ramai-ramai. Kami ahli jamaah masjid menuntut supaya dibinakan apa-apa. Misalnya kami ramai tolak, orang katanya tolak tak ubah pasal dia ramai. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala bila bercakap, dia kata kami, penuh dengan kekuatan, kami menurunkan Al-Quran kepadamu sedikit-sedikit wahai Muhammad. Al-Quran memperingatkan nabinya, dan Nabi tidak pernah terkeluar daripada landasan iman dan tauhid. Mengapa diperingatkan kepada Nabi? Diperingatkan kepada Nabi hakikatnya umatnya, sebab di belakang Nabi Muhammad umatnya. Sejak dia dibangkit menjadi Nabi sampai kiamat, semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Muhammad, beriman artinya kepada seluruh nabi-nabi, seluruh pada nabi-nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, nabi semua sekali sampai kepada Nabi Adam. Tidak ada satu pun yang kita derhaka padanya. Itu maknanya. Tetapi orang yang beriman kepada Nabi, satu Nabi saja, dia derhaka kepada, tanpa beriman kepada Nabi Muhammad, dia tidak cukup, dia derhaka kepada Nabi. Jadi kalau begitu, berimanlah kepada Nabi Muhammad. Beriman, sekadar beriman itu cukupkah? Tak cukup. Agama ini sesuatu yang berat. Untuk masuk surga berat. Sil'atu ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah, ala inna sil'atallahi, Nabi kata barangan Allah semuanya mahal-mahal, tak ada yang murah. Surga bukan tak murah, surga ni tak murah. Ala inna sil'atallahi jannah, barangan yang mahal itu surga. Jadi kalau begitu, bagaimana jalannya? Jalannya inilah dia manhaj, dan memerlukan satu lagi, namanya sabar. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Bersabarlah untuk menjalankan, untuk melaksanakan hukum Allah. Wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Jangan peduli kepada orang yang berdosa dan orang kafir. Orang kafir memangnya dia tidak sedia, dia tidak suka, tak suka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang umat Nabi Muhammad, yang setia kepada Nabi, setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setia kepada Al-Quran. Mereka tidak akan suka sama sekali. Mengapa kita terpedaya dengan orang kafir?
Mengapa terpedaya dengan orang yang berdosa? Mereka itu manhajnya lain, tidak ada manhaj dalam hidup mereka. Hidup mereka makan, minum kal an'am, balhum adall, lebih sesat lagi daripada haiwan. Jika tidak beriman kepada Allah, sesat. Haiwan dia mau makan, minum, itu saja matlamatnya, dan menyediakan dagingnya yang sedap dimakan. Tetapi manusia, kalau dagingnya ini untuk dimakan manusia, kita katanya dia tidak beriman pun daging dia boleh dimakan. Tapi tidak begitu. Jadi kalau begitu, bagaimana jalan ke syurga? Sabarlah, sabar. Barangan Allah mahal, dia memerlukan kepada kesabaran. Sabar untuk mematuhi. Fasbir li hukmi rabbika, oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, dan jangan engkau menurut kehendak orang berdosa antara mereka atau orang yang kufur, engkar kepada hukum Allah. Sabar itu bagaimana? Sabar ni habsun nafsi, lawan nafsu. Nafsu mengajak kita untuk berbuat dosa, tapi tidak kita kata bukan dosa, tapi kita mau ibadat. Tak mahu dosa, kita mahu ibadat. Sabarlah namanya, sabar. Nabi diperintah supaya bersabar, artinya umatnya. Nabi sudah bersabar. Nabi bersabar dengan sembahyang, Nabi bersabar dengan umatnya, Nabi bersabar dengan keluarganya, Nabi bersabar dengan semua perkara. Tidak ada waktu Nabi tidak bersabar. Dan itulah ajarannya, khuluquhul Quran, itulah akhlak Nabi, akhlak Quran, akhlaknya sabar. Nabi sabar. Nabi pernah kau bunuh orang dalam peperangan? Nabi tak ada bunuh orang dalam peperangan. Sebab Nabi sabar. Nabi sabar. Tetapi dalam peperangan sukar untuk bersabar sampai kepada tahap itu, kecuali nyawanya terkorban, nyawanya melayang. Nabi tidak akan sampai kepada peringkat dia membunuh musuhnya di medan perang. Kalau dia bunuh musuhnya di medan perang, orang akan mengatakan Muhammad dibangkit untuk bunuh orang. Jadi jika sampai kepada peringkat itu, kita dapati beberapa sahabat berperang dengan bapaknya, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, itu di medan perang. Medan perang, medan perang, iman yang menentukan sesuatu, bukan nasab lagi pada ketika itu. Inilah dia ajaran Nabi SAW. Fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah untuk menerima hukum Tuhanmu. Bukan saja untuk menerima, tapi mengamalkan hukum Tuhanmu. Untuk mengamalkan rukun Islam, puasa, zakat, sembahyang, puasa, zakat, haji, semua ini memerlukan pada kesabaran atas nama ibadat. Tapi kalau sembahyang tidak memerlukan, tidak bersabar, maka kita tak nak belajarlah, rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, kita pakai jalan ya, dengan alasan kita dah belajar lama dah, kecil-kecil lagi sembahyang, takkan dia tak betul. Bapak diajar dulu, mak diajar sembahyang dulu. Kita boleh semak sebenarnya, kita boleh semak salat itu, dan kita jangan berasa keras hati untuk menerima mana-mana pembetulan yang perlu dibetulkan bacaan kita. Sebab sembahyang ni imaduddin, tiang agama. Salah tiang ini maka runtuh agama kita. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Wadhkur isma rabbika, dan sebutlah dengan lidah. Sebut dengan lidah. Wadhkur, sebut ni dengan lidah. Kalau kita terjemah, dan ingatlah nama Tuhanmu dalam hati, ingat dalam hati. Tapi wazkur dengan makna sebut. Zikir itu, zikir ulama kita menyebutkan ada zikir lisani, zikir lisan, zikir hati, zikir amalan, berbagai lagi lah menurut para ahli yang seni di dalam ibadat. Ahli-ahli seni ibadat, ahli-ahli sufi misalnya, mereka ini mempunyai keilmuan dalam seni ibadat. Ada seni ibadat zikir lisan, yang lidah ini perlu disebut, perlu diingat, perlu dipatuhi hukum-hukum, semuanya ini zikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Bukratan makna waktu pagi dan waktu petang.
Wa minal laili, dan sebahagian daripada waktu malam. Sebab kalau semua waktu malam ni nak zikir, tak tidur kita. Tak tidurlah, zikir saja. Lepas Isya zikir pas subuh. Mana waktu tidur? Wa minal laili, dan sebahagian, min maknanya sebahagian, dan sebahagian daripada waktu malam hendaklah kamu sebutkan juga nama Allah, zikir. Sebahagian daripada malam ni berapa lama tak ditentu, lama tak ditentu, sikit pun tak apa. Minal laili, sedikit pun tak apa, tapi ada zikir waktu malam. Tidak-tidaknya nak tidur, bacalah zikir. Kalau Nabi dia sembahyang dulu nak tidur, sembahyang sunat nak tidur. Wah, sunat nak tidur pun ada. Kalau makan nak tidur, kita katanya ada makan. Sembahyang nak tidur, zikir nak tidur, semuanya ni ada. Katanya wazkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu pagi-pagi dan petang-petang, bukratan pagi, wa asila, dan petang, sebut nama Tuhan. Ada doa-doa yang dibaca. Bacalah waktu pagi Al-Quran, bacalah juga waktu Al-Quran di waktu petang. Waktu pagi bacalah asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Petang pula amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Dalam Al-Ma'surat tu ada doa ni, asbahna waktu pagi, wa asbahal mulku lillah, dan berpagi-pagilah kerajaan untuk Allah. Demikian juga pada waktu petang. Waktu tengah hari orang sibuk, dia sibuk. Kalau tak datang masjid, dia tidur tengah hari. Jadi kalau tidur tu pun payah juga. Nak kata jangan tidur, Nabi tidur, dia bangun pula sembahyang zuhur. Kalau kita tidur belum tentu lagi bangun, tak bangun, boleh je bangun tak bangun. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, dan pada sebahagian daripada waktu malam sujudlah kepada Tuhan, bertasbihlah dengan memuji Allah, dengan mengerjakan sembahyang tahajud. Mana tahajud waktu malam ni dah. Siapa yang tafsir sembahyang tahajud? Nabi mentafsirkannya dengan bacaannya, dengan hadisnya, dan dengan amalannya sendiri. Jadi dengan itu tahajud menduduki tempat yang pertama dalam sembahyang malam. Bukan sembahyang hajat, bukan sembahyang istikharah, bukan sembahyang istikharah, bukan sembahyang tasbih. Tidak, sembahyang utama tahajud. Selesaikan tahajud dulu, kemudian sembahyanglah yang lain-lain nak sembahyang. Lain-lain nak sembahyang mesti ikuti dengan betul. Saya dalam bulan puasa baru ni, bulan puasa saya datang macam-macam. Kita sembahyang hajat dulu, kemudian kita sembahyang sunat apa-apa pulanya, kemudian 4 rakaat lagi kita sembahyang tahajud. Tak kena gitu. Tahajud semua, tahajud itulah dia yang diamalkan oleh Nabi. Dan kita digalakkan salat berjamaah. Yang lain-lain itu sembahyang hajat tidak berjamaah. Hajat lain-lain, ada seorang tu dia hajat nak kahwin. Sembahyanglah hajat orang nak kahwin. Saya tak mahu. Saya mahu lain. Saya mahu ilmu. Sahajatnya dibukakan hati saya. Ada orang lain pula dia hajatnya jadi orang kaya. Hajat tu ialah seorang. Saya tak mahu. Saya dah kaya dah. Jadi semayang hajat tengah hari boleh. Pasal apa kita nak ubuk pada waktu malam? Semayang hajat tengah hari boleh. Jangan waktu tahrim sudah. Jadi semayang malam tahajud. Saya kalau imam nak semayang tahajud, nak semayang hajat, saya pergi semayang sebelah situ lah, ataupun semayang sebelah sini. Sebelah sini lebih baik lagi. Ada sahur kita pergi dulu lagi, kita orang pertama lagi. Sini tak nampak. Betul. Yang ni saya rasanya kurang senang pasal dia ada guru. Kalau kita tegur, dia kata guru saya ajar macam tu, jadi susahlah kalau nak tanya guru awak siapa, saya siapa, guru awak siapa. Orang tak bercakap macam tu, jadi payah. Jadi ayat bolehlah buka Quran macam mana dia tafsirnya, fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Fasjud lahu ni sujud ni pada waktu malam, sujud
Sujud ni sendiri di sini tidak bermakna sujud, tapi maknanya semayang. Semayanglah kamu pada waktu malam. Wasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, dan hendaklah kamu bertasbih kepada Allah, semayang kerana Allah, sabbihhu lailan tawila, pada waktu malam yang begitu panjang. Wasabbihu lailan tawila. Kemudian saya rasanya dah cukup dah untuk tafsiran yang dalam kitab tu pun. Dalam kitab ni lebih tersusun, boleh baca sikit kalau nak baca. Tak baca pun tak apalah. Besok kita pergi kepada muka surat 664, inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Kita masuk pulaknya kemudian dengan surah Mursalat. Tahun dia barulah kita pergi kepada kitab baru pula dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa tawbatan maqbulatan wa tijaratan lan tabur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.